Ni. Selepas perisytiharan ini, sama ada memeluk agama Islam, dengan itu mereka akan dibiarkan tinggal di kawasan masing-masing atau tidak. Maka mereka tidak akan dibiarkan berada di kawasan mereka lagi, sebab dikira sudah jatuh ke tangan Islam. Ikut pemerintah lah. Jika mereka melawan, orang-orang Islam dibenarkan menggunakan kekerasan. Demikianlah ringkasan proklamasi atau perisytiharan pembatalan perjanjian damai itu. Inilah ringkasnya. Ringkas ceritanya begitulah. Ni sebenarnya tidak ada kena-mengena, tidak ada kena-mengena dengan bab Imam Bukhari duk bincang ni. Tapi oleh kerana hadis tu ada sebut, semuanya naknya tak boleh bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Tu je. Tu je naknya. Telanjang tu lagu mana? Hak lain-lain tu adalah menyempurnakan hadis mengikut apa yang diriwayatkan. Jadi yang diriwayatkan gitulah semua sekali tu. Kesimpulannya bagi Imam Bukhari, aurat terbahagi kepada dua. Yang dia kata sebelum pada ni, dalam bab sebelum pada ni boleh pakai seluar pendek kapal semaya tu, sebab berdasarkan aurat tu terbahagi kepada dua. Satunya aurat yang berat, satu lagi aurat yang ringan. Aurat yang ringan itu boleh didedahkan, tak apa, sah semaya. Dengan terdedahnya aurat itu sah semaya. Tetapi hak tak bolehnya aurat yang berat. Aurat yang berat. Dalam masalah orang apabila pakai seluar pendek, sebenarnya dia telah tutup dah aurat yang berat dia. Cuma yang terdedah aurat yang ringan. Aurat yang ringan itu dimaafkan. Dimaafkan. Kalau mengikut setengah-setengah ulama, dia kata itu tidak aurat pun. Dah kalau tidak aurat, tak ada apalah. Tapi bagi Bukhari, bila dia kata aurat yang mesti ditutup, bermakna ada aurat yang tidak mesti ditutup. Aurat yang tidak mesti ditutup itu apa dia? Aurat mukhaffafah. Aurat yang mesti ditutup ialah aurat mughallasah. Itu ringkasannya. Habis cerita. Lepas tu lain-lain itu dalil dia lah. Dalil dia. Dan kalau kita mengikut cara lagu ni kan, banyak keluasan dia, kemudahan dia, dan tidak membuka peluang ataupun memberi alasan kepada orang-orang yang tak sahih sembahyang. Sebab apa? Dalam keadaan setara tu pun dia kena sembahyang juga. Dia kena sembahyang juga. Ini lebih khusus kepada lelaki. Lebih khusus kepada lelaki. Tetapi kalau perempuan pun begitu juga. Kalau masalah sembahyang ni, dia tak ada pakaian, tak ada nak menutup aurat dia, kecuali seluar pendek. Kena sembahyang dah tu, cukup syarat dah tu. Kena sembahyang dah. Tidak kata terlepas sembahyang dah. Sembahyang tak boleh tinggal. Ini semua menunjukkan betapa beratnya sembahyang tu. Betapa beratnya sembahyang, betapa kena jaganya sembahyang. Sehingganya kalau terdedah sebahagian daripada aurat pun kena sembahyang. Kena sembahyang. Itu bendanya hak dia nak sampaikan. Bukan nak ajar kita suruh pakai seluar pendek ikut sera. Dah, tidak nak menggalakkan benda tu. Dah. Dah hak moleknya lebih molek kalau kita main pun pakai seluar panjang. Itu lebih molek. Tapi jangan gaduh kata pasti lah kau orang hak pakai seluar pendek tu ya. Sebab ada jalan. Masih ada lagi jalan, masih ada lagi khilaf. Setara tu lah. Dan ini tidak berarti kita buka jalan untuk orang buat maksiat. Tak timbul masalah itu, tu soal lain. Maksiat tu suku. Hak ni nak cerita pembahagian aurat secara ilmiah. Dari segi ilmunya, pemahaman hadis oleh Bukhari gitulah. Dan kalau kita nak main aurat sepuluh skala, tak boleh baca Bukhari. Tak boleh baca Bukhari, kena baca fiqh Syafi'i lah. Kalau baca hadis kena faham, mesti kena baca. Dan apa faedahnya kalau kita tak boleh pakai? Mengaji buat ke dia? Tak payah cetok, tak payah mengajar dah lah. Boleh pakai, cuma kita kena tahu. Jangan tak tahu. Buat tu jangan dalam keadaan tak tahu. Buat mesti dengan tahu. Hak tu hak naknya. Jadi nampaknya kita untuk hari ni setakat tu lah. Dulu. Dan seterusnya kita akan sambung minggu depan lah pula, insyaAllah. Kita buka
Gimana? Gimana misalnya? Ada tangan di sini ini. Nak tanya juga ada dua ni. Awalnya dari Eropa itu, kalau sini orang tu, tapi katanya seksi kata tu bagaimana? Boleh tak? Kurang molek lah. Kurang molek. Walaupun perempuan belaka tapi menampakkan susuk tubuh tu. Itu kurang molek lah. Tapi pada dasarnya sudah tutup aurat. Kalau sudah tutup aurat sama dia tu boleh dah. Kurang molek. Kurang molek. Moleknya tak sah. Begitulah. Tak, memang tak dosa. Makruh. Makruh. Tak kita telah ipa-ipa masa kita ipa dulu sebab aurat kita. Kena jagalah. Kena jaga aurat. Cuma setengah-setengah orang tu kan dia melampau, dia tak langsung dah. Siapa tak kena nak ipa-ipa, itu tak kena. Tak kena. Kalau kita tengok sunnah Nabi ni, dia kena satu sama lain, kenal orang ni, kenal orang ni. Cuma yang tak boleh tu jagalah batas dia. Jangan sampai tak kena, nanti susah pergi mana-mana. Ya ke ni ipa aku ni kan, ni dalam keadaan dia susah baru dia buka dah. Kita ya Allah ke ni, kau siapa ni nama kan? Orang pura-pura buat nak. Jangan sampai lagu tu lah menyusah kita sendiri. Dan setengah-setengah tu siapa tak jadi nak menikah. Pasal kalau buka buka je, bukan buka aurat dah. Buka-muka je. Mana siapa kena ipa-ipa ni kena. Pun tak boleh dah siapa tak jadi nak menikah. Tak sih. Kalau syarat lagu tu. Bukan nak suruh lebih daripada tu sekadar tu pun tak sah. Itu melampau. Tak patut. Dan kita kena tengok. Mungkin orang tu lebih. Kerana hak tu yang kita tak sih ke dia. Seseolahnya orang boleh terima hak tu segala-gala kelebihan tu terkumpul pada dia. Tak kena tu. Jangan kita melampau. Kita kena biar sederhana, biar molek. Jangan berasa diri kita lebih. Jangan. Boleh jadi orang lain lebih kot lain, dia kurang kot tu ya. Cuma kalau boleh sempurna belaka tu lagi molek kan. Lagi molek. Jadi masalah ipa-ipa saat ni aurat yang ringan. Termasuk dalam aurat yang ringan mengikut setengah-setengah ulama ni. Kalau dia pakai kita kata baju kebaya lah kita kata sudah cukup dah. Tak apa dah tu. Boleh lagi. Begitu juga orang yang kerja payah. Kalau dah sekiranya dia kena sinsing tangan juga. Kalau tidak jadi basah jeruk misalnya. Tak apa dia sekat ni. Dia ada keadaan-keadaan juga yang membolehkan. Jangan kita menyusahkan diri sendiri. Dan dalam keluarga biar mesra. Jangan dengan sebab kita ikut agama jadi tidak mesra. Jangan. Tak kena tu lagu tu. Sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat dia kenal orang tu siapa, orang tu dia kenal. Dia tahu. Menunjukkan dia tidaklah ketat sangat. Tidak. Bukan tak boleh kita nak pakai tudung muka, bukan tak boleh. Itu pun satu cara juga. Tetapi jangan keras sangat, jangan ketat sangat sehingga tak nampak dah kelebihan ataupun keperluan yang lain. Jangan gitu. Jangan siapa kerana suruh buka-buka saja je baru boleh masuk situ. Situ tempat mengaji molek. Kita tak boleh buka-buka saja. Siapa tak boleh mengaji. Jangan gitu. Sebab dia buat peraturan tu untuk umum. Nanti kalau orang pakai tudung, orang menyamar pergi nak periksa nak apa nak orang dah. Jangan. Ni nak ambil gambar kita pula. Jadi kena ambil gambar muka kita, tak boleh pakai tak ada masuk. Jangan lagu tu. Tak kena tu. Kena tengok benda tu setara mana. Benda tu setara mana. Dia tidak duduk jajar rata gambar kita tu. Dia untuk keperluan jabat dia. Lepas tu untuk mengelakkan daripada penipuan dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan. Kita kena faham hak tu. Kecuali lah kalau dia kata kena tak boleh pakai apa ni lagu ni, tutup aurat ni, kena pakai baju tangan pendek misalnya. Lain lah. Kalau lagu tu boleh lah kita berjual mati-matian kalau lagu tu. Tapi kalau sekadar saat ni jangan. Rugi banyak kita. Rugi banyak. Begitu juga dengan IPA tadi, dengan gapo. Sebab itu saya nak Umar larang orang berjalan tunduk akak kepala orang tak mana tahu takut mak saudaramu. Jangan setengah-setengah orang tu ngapak saudara pun dia tuduh lagi.
Dia pakai dengan stalking, dengan gap. Dah. Tidak gitu. Dalam mazhab mana sekalipun tidak gitu. Seperti kita kata tadi lah, kalau mengikut hak asal mahram ni antara pusat dan lutut. Sama setara tu. Tapi kita tak buat gitu mau kan. Nak raya hak dalam kita, hak asal. Jadi kenapa kita sampai gitu? Menyusah. Jadi tidak mesra, jadi susah nak minta tolong, nak gapo. Susah. Itulah pandangannya. Allah. Ini apa surah Bara'ah ni tidak dimulakan dengan bacaan bismillah? Adakah disebabkan dengan peristiwa ini? Ya, peristiwa inilah satunya. Dia nombor satu sekali. Peristiharan Bara'ah ni peristiharan perang. Perang-perang ni dia tidak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita nak sembelih kan, nak berdarah ni kan, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar bila nak sembelih. Jadi hak ni pun istilah kerah ni, kerah. Tidak sesuai, dibawa sifat hak tu. Sifat Tuhan hak tu. Satu. Yang keduanya, memang Nabi SAW buat gitu. Tapi dia kata surah lain. Oleh kerana isi dia dekat sama, lebih kurang. Surah Anfal hak sebelum pada tu dengan surah Bara'ah ni dia hampir sama dari segi kandungan dia. Tetapi oleh kerana Nabi SAW pisahkan, dia kata surah lain, tapi dia tidak pula suruh tulis bismillah tu, maka tak tulis lah. Tu je sebabnya. Artinya Quran ni betul-betul ikut hak Nabi. Bukan setiap surah ni ada hak Nabi tidak suruh tulis, tak gitu. Itulah antaranya jawapan. Adab dalam menegur pemerintah, pandangan makanan menegur pemerintah. Macam mana selalu? Iyalah, tegur tu kita kena tegur apa ni dengan baik. Seperti anjuran dalam Quran kan, dengan Fir'aun bukan main zalimnya dengan mengaku Tuhan kan. Dalam Quran Tuhan perintahkan Harun dan Musa, qula lahu qawlan layyina. Tu paduan, ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Tu setara tu tu setara tu dia suruh lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia dapat pengajaran ataupun dia takut. Dengan kita lagu tu, dengan bijaksana. Jangan kerah tak satu pasal. Bukan tak boleh kerah, bukan tak boleh kerah. Ada ketikanya perlu keras. Di zaman sekarang ni dia sistem dia kawal. Dia takut semua orang sewenang-wenang tegur tak tu pasal dia bagi kebenaran kepada parti politik. Dia ada sistem parti. Boleh nak tegur, tapi atas nama parti biar tentu gitulah. Dia takut bercelaru. Boleh lah ambil kesempatan itu. Itu pun satu bentuk teguran juga. Satu bentuk teguran. Sebab kalau nak kecek politik tak boleh. Orang ni tak boleh kecek politik, orang ni tak boleh kecek politik. Wah, Islam ni ada politik kan, lagu mana tak boleh kecek? Dia kata boleh, saluran dia ikut saluran tu. Itu pun salah satu cara juga menegur pemerintah. Kalau boleh kita tegur dengan cara lain-lain lagi, itu bergantung kepada keadaan lah. Mungkin pemerintah tu kawan kita, ada caranya kalau dengan kawan. Kalau dia tu tak reti sangat, boleh jadi kita boleh juga dengan kasar. Bukan tak boleh kasar langsung. Cuma biar munasabah, jangan fitnah, jangan kata bukan-bukan, jangan. Jangan hak bukan-bukan, jangan. Sebab apa? Kalau kita berjuang Islam jadi jatuh Islam. Sebab kita dengan orang kafir lah. Kalau kita kata ada hak kafir harbi, kita kata mengikut hukum yang kita tetap sendiri lah. Jadi kita boleh rapah, ambil harta dia. Kalau dia tahu kita curi, macam mana perasaan? Dia kata orang Islam ni jahat. Itulah jadinya. Dengan sebab itu tak boleh. Kena jaga adab-adab, biar kita tetap terhormat, tetap dimuliakan. Orang kata dia tak kosih, jangan yang bukan-bukan tu kita tuduh kerana kepentingan politik. Tak boleh lah lagu tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat mengatakan bahawa perbuatan ini wajib bagi mampu adalah benar. Katalah kita terimanya sebagai wajib. Jadi katalah wajib, tapi wajibnya adalah wajib sejak awal atau wajib sedang untuk hidup.
Okey, maksud